Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Adapun berdusta, sebelum ni dicerita pasal seluruh buat lawak. Kan melawak. Hari tu kita kerja masa kan tak sempat tengok pasal melawak. Ni berdusta pula. Sebelum ni dia cerita tentang kata musannif berkenaan dengan mengumpat, berbantah-bantah, memuji dan melawak, iaitu seloroh. Kemudian sekarang adapun berdusta. Ya. Jadi yang sebelum ni disebut mengumpat. Mengumpat ni kita bercakap sesuatu yang kalau kita bercakap tentang orang lain, kalau orang lain tu tahu, orang lain tu tak suka, tu mengumpat lah. Berbantah-bantah ni bertengkar, kan? Bertengkar tanpa tak ada faedah. Memuji yang boleh merosakkan seseorang. Memuji yang boleh membuatkan seseorang tu rosak. Dia beribadah, kita puji dia sampai dia ujub, kan? Yang tu tak boleh. Dan juga melawak yang tak ada apa-apa faedah, tak ada maslahah, kan? Ataupun disebut seloroh. Melawak yang tak ada faedah, yang tak ada maslahah. Kalau ada maslahah boleh. Sebab Nabi SAW pun kan dalam satu hadis Nabi Bukhari, anna Nabi SAW tabassama wa dhahika. Nabi Muhammad pun senyum dan ketawa. Tabassama wa dhahika. Melawak ni yang tak boleh melawak yang macam mana? Kan kata Imam Nawawi rahimahullah, mizah al-manhi anhu huwa alladhi fihi ifrat. Kan, yang melampau, melawak yang melampau. Wa yudawimu alaih, dan sentiasa berkekalan ke atas melawak, selalu mengamalkan dia. Kan, menjadi satu pekerjaan pula melawak. Kan, melawak yang melampau dan menjadi satu kebiasaan. Tu wa yudawimu alaih. Macam tu. Sebab apa? Sebab ketawa ni, kata Imam Ghazali, dia mewarisi keras hati. Dia menyebabkan keras hati dan hati sibuk pada benda lain daripada mengingati Allah. Hati sibuk berfikir daripada mengingati Allah dan daripada mengingati perkara-perkara yang penting dalam agama. Tu kalau banyak melawak ni dia buat kita ketawa. Ketawa tu buat kita lupa. Ingat semua ni membuatkan kita lupa daripada zikir Allah dan daripada berfikir tentang perkara-perkara penting dalam agama. Macam tu lah. Dan banyak membuang masa lah. Kan, wa yurithul ahqad. Kata Imam Nawawi, dia boleh menyebabkan dendam. Melawak ni. Wa tusqitul mahabah. Melawak ni juga boleh menghilangkan kehebatan seseorang. Macam tu lah. Adapun melawak ma'salima min hadhil umur, melawak yang selamat daripada perkara-perkara ni. Apa dia? Melampau, membiasakan diri terhadap melawak, jadikan satu pekerjaan yang membuatkan ketawa dan keras hati, melalaikan diri daripada mengingati Allah, mengingati perkara-perkara yang penting dalam agama, banyak membuang masa, menyakiti hati orang lain, membuahkan dendam. Kalau selamat daripada semua ni, maka melawak tu harus bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kan, melawak.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ala nudrah. Rasulullah pun melawat juga tapi jarang. Rasulullah tak membiasakan diri itu melawat. Rasulullah buat juga tapi jarang. Ala nudrah. Kerana apa? Limaslahati tatibin nafsil mukhatab. Untuk melunakkan hati orang yang Rasulullah berbual tu. Tu tujuan, tu di antara tujuan Rasulullah melawat. Sunnah mustahabah. Kalau macam tu sunnah lagi mustahabah, lagi pula digalakkan dalam agama. Sunat melawat yang boleh melunakkan hati seseorang dengan kita. Orang tu jadi tambah ramah, tambah elok dengan kita. Yang tu tak apa, yang tu sunnah. Kan ni sekarang ni melawat yang membuatkan ketawa terbahak, keras hati, kan mewarisi keras hati, jadi sibuk hati terhadap lawak tersebut, kan, daripada mengingati Allah dan perkara-perkara penting dalam agama. Banyak membuang masa untuk menyakiti orang dan boleh membuahkan dendam. Melawat macam tu tak maulah. Melawat macam tu Rasulullah tak mau. Macam tu lah. Jadi jangan melampau lah. Nak melawat boleh tak? Boleh, tapi tak melampau. Tafrid dia. Dan Rasulullah pun melawat juga. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, bahawa satu orang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ihminni ala ba'in, bawalah aku ala ba'irin, bawa aku bersama dengan seekor unta, bawalah aku dekat atas unta. Kan dia nak Rasulullah minta bawa dia di atas unta, satu ekor unta, kan. Lalu Rasulullah kata, inna hamiluka ala walidin naqah, kami akan bawakan kau seekor unta, anak unta. Rasulullah kata anak unta. Ya Rasulullah, bawa aku di atas seekor unta. Rasulullah kata boleh, kami bawa anak unta kat kau. Rasulullah melawat anak unta. Lalu lelaki ni kata, wa ma asna'u bi waladin naqah, apa aku boleh buat dengan anak unta? Kan nak suruh bawa anak unta macam mana? Boleh buat apa? Lalu Rasulullah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibil illa nuq. Rasulullah kata, tidak melahirkan unta melainkan ibu unta. Kan. Jadi semua unta dewasa ke, unta anak, unta yang dah masih kecil ke, unta dewasa ke, semuanya anak unta. Jadi itu Rasulullah kata anak unta, aku bawakan kau seekor anak unta. Jadi apa aku boleh buat dengan anak unta? Rasulullah kata semua unta anak unta. Itulah Rasulullah melawat. Semua unta anak unta. Betul tak? Kan? Satu orang lelaki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bawakan aku seekor unta. Rasulullah kata boleh, aku bawakan kau. Kami bawakan kepada kau seekor anak unta. Ya Rasulullah, aku boleh buat apa dengan anak unta? Rasulullah kata semua unta anak unta. Rasulullah melawat. Itu gurau Rasulullah ni benar. Rasulullah tak tipu. Dalam gurauan Rasulullah tak ada yang tipu. Kan macam kisah yang kita selalu dengar lah. Yang kisah satu orang perempuan tua, kan. Rasulullah kata bersabda terhadap satu orang perempuan warga emas. Rasulullah kata tak ada orang tua di dalam syurga. Kan. Rupanya bukannya orang tua ni tak masuk syurga. Maksudnya di dalam syurga tu semuanya muda. Kalau dah tua pun masuk dalam syurga muda. Kan. Tu sahabat-sahabat pun bergurau juga, sama-sama para sahabat, kan. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bitikh fa idza kanatil haqa'iq kanuhumur rijal. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah asar, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu main lempar-lempar kulit temikai antara sesama mereka. Kulit temikai tu main lempar-lempar. Aku lempar kau. Main. Bergurau tak? Bergurau. Tapi bila dah habis tu, kan, bila mereka berdiri pada kenyataan, bukan lagi bermain, kanuhum rijal. Semua tu adalah lelaki-lelaki yang normal. Biasa balik lah. Kalau time main lempar temikai. Lepas tu, bila dah tak main, mereka semua rijal, lelaki-lelaki yang biasa macam kita. Tu. Jadi ada gurauan, ada permainan dalam kalangan para sahabat dulu. Rasulullah pun bergurau. Tapi tujuan Rasulullah bergurau apa dia? Di antaranya untuk melunakkan hati orang yang kita bercakap. Kan? Untuk maslahah lah maksudnya. Kan?
Kalau bergurau semata-mata sampai tak ada apa-apa tujuan, itu tak boleh lah. Kan Rasulullah kata wailul lilladzi yuhaddits fayukadzib liyadhhaka bihil qaum. Rasulullah kata celaka bagi orang yang bercakap lalu dia berdusta. Supaya apa? Supaya orang gelak. Kan supaya orang ketawa. Celaka. Rasulullah kata wailun lahu, dua kali pula Rasulullah ulang. Kan celakalah bagi orang yang bercakap lalu dia berdusta supaya ketawa orang, supaya orang ketawa. Celaka baginya Rasulullah kata. Kan rawahu Abu Daud, hadis Abu Daud. Nah, begitu juga satu lagi yang penting ni. Surprise. Buat surprise ni kan. Tak apa, surprise tu bagus kan. Tapi ada yang tak boleh dia. Di antaranya buat orang terkejut. Sampai surprise dia entah apa-apa lah. Ni budaya mana tau. Kan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Abu Daud, haddatsana ashabu Rasulullah SAW, telah bercerita kepada kami sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, annahum kanu yasiru ma'a Rasulillah SAW fi masirin, bahawa mereka ini berjalan bersama-sama dengan Rasulullah SAW, bermusafir lah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam satu pemusafiran. Tiba di satu tempat, fanama rajulun ma'ahum, satu orang lelaki tertidur. Kan berhenti di satu tempat dalam satu musafir bersama-sama dengan Rasulullah, satu orang lelaki ni tertidur. Kan dia tidur, dah berhenti satu tempat tidur, satu orang lelaki tidur. Kan fantalaqa ba'dhum ila nablim ma'ah fa akhadhaha. Kan lalu ramai-ramai lelaki-lelaki yang musafir ni, yang tak tidur ni, dia ambil satu tali milik orang lelaki yang tidur ni. Kan dia ambil tali milik lelaki yang tidur ni, ambil sorok. Kan ambil sorok. Falamastaiqadha, bila lelaki ni jaga, falamastaiqadha ar-rajul fafazi'a, lalu dia terkejut, cari tali dia tak jumpa. Kan dia jaga pun dia tidur, dia terkejut cari tali tak jumpa. Tali milik dia tu, kawan-kawan dia sorok, kawan-kawan dia nak bergurau, kan kawan-kawan dia sorok tali dia jaga pun dia tidur, cari tali tak jumpa. Kan fadhahiqal qaumu, lalu kawan-kawan dia yang lain yang sorokkan tali tu ketawa terhadap lelaki ni. Dia pun nak gurau, ambil barang lelaki tu, sorok tali, bila lelaki ni jaga cari barang tak jumpa, lalu kawan-kawan yang lain semua ketawa. Kan ketawa. Lalu Rasulullah kata, ma yudhikukum, apa yang menyebabkan kamu ketawa? Rasulullah tanya. Faqalu la illa ana akhadhana nablun hadha fafazi'a. Lalu sahabat-sahabat ni berkata, tak ada apa Rasulullah, kan kami ambil tali milik lelaki yang tidur ni, lalu lelaki ni terkejut, kami pun ketawa lah, tak ada apa sangat. Orang ni cakap, sahabat-sahabat ni kata, faqala Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yaru'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim mengejutkan seorang muslim yang lain, buat terkejut. Kan tu sebab kita ada dalam masyarakat kita, ada tak masyarakat kita? Ada. Kan kalau benda yang mengembirakan tak apalah, ni benda yang mengejut sampai buat apa macam-macam. Kan jadi bini nombor 2 lah, apalah macam-macam lah surprise sekarang ni orang buat. Satu orang perempuan datang ketuk pintu rumah orang tu, tanya saya ni isi baru cik abang sekian-sekian beritahu. Banyak surprise yang macam ni tak payah buat, tak elok. Kan la yahillu lil muslim ayyaru'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim buat terkejut terhadap muslim yang lain. Kan fazi', terkejut hati, kena orang tu ada sakit jantung. Tak boleh lah. Nak buat terkejut menggembirakan hati ke, tak apalah tu. Hak tu boleh lah. Ni yang buat orang tu takut. Kan buat seseorang tu takut. Kadang-kadang kita pun marah macam tu. Kan orang buat terkejut benda yang kita buat, kan buat seseorang tu risau. Tu tak boleh tu. Macam tu lah. Tu pasal gurau. Ni kata Imam Ghazali, wa minal walatil azim ayattakhidal insanu mizah hilfatan, setengah daripada kesalahan yang besar, kesalahan yang besar,
manusia menjadikan lawak tu sebagai kerjaya. Ni kata Imam Ghazali. Yuwadhibu alaihi wa yufritu fih. Dia mengekali ke atas melawak tu, buat lawak tu, dan dia melampau pada dia. Kan, buat lawak, jadikan satu kerjaya, career dia sebagai buat lawak bagi orang ketawa, dan dia melampau pada buat lawak tu. Apa dia yang melampau? Seperti yang disebut tadi Imam Nawawi, di antaranya menyakiti hati orang, kan, melalaikan orang daripada mengingati Allah dan mengingati perkara yang penting dalam agama. Itu semua melampau. Boleh menimbulkan dendam, menyakiti hati orang lain, kan, dan menjadikan kebiasaan. Ni buat perkara lawak tu dia jadikan sebagai career, sebagai kerjaya, yang tu tak boleh lah. Tak boleh. Kan. Yang ada unsur-unsur yang disebutkan Imam Nawawi tadi, menyakiti hati orang, berdusta, akan melalaikan orang daripada mengingati Allah. Yang tu lah, yang tu tak, kalau ada yang tu tak payah. Tak payah. Melawak kalau ada masalah boleh. Ada masalah, ada kebaikan. Kan nak tarik kebaikan di situ. Adapun berdusta, maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Itu berdusta. Bohong. Beritahu apa yang bukan sebenar. Itu bohong. Memberitahu apa yang bukan sebenar. Yang tu bohong nama dia. Berdusta. Berdusta ni ada yang tempat yang dibolehkan, macam itu kita belajar kan. Kita dah sebut dah. Tempat-tempat yang dibolehkan berdusta. Kan. Lam yusma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai' min al-kadhib illa fi thalath. Tidak didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kemudahan pada sesuatu untuk berdusta melainkan pada 3 tempat. 3 perkara sahaja boleh berbohong. Fil harbi, dalam peperangan memang nak bohong lah. Strategi itu penuh dengan tipu helah. Fil harbi wal islah bainan nas, dan membaiki hubungan di antara manusia. Yang tu boleh bohong tu, untuk membaiki hubungan di antara manusia yang bermusuhan. Boleh tak bohong? Boleh. Kan? Lagi, wa hadithir rajuli imra'atah wa imra'ati zaujaha. Kan? Dan berbohong seorang suami terhadap isterinya, begitu juga isteri berbohong ke atas suaminya untuk kebaikan. Itu boleh bohong. 3 tempat ni sahaja kata dalam sebuah asar daripada Ummu Kalsum binti Uqbah. Kan Ummu Kalsum sebut 3 perkara aja. Pada peperangan, mengelokkan hubungan di antara manusia, suami tipu isteri tipu suami untuk kebaikan, untuk masalah. Kalau cakap betul jadi tak elok. Kalau cakap yang betul jadi tak elok. Macam kena bagi tahu yang tak betul baru jadi elok. Yang tu boleh. Dan faham daripada situ apa-apa saja yang menarik kepada masalah memang tipulah, memang kena tipu. Kena bohong. Ni yang apa P.D. kata tipu sunat. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian dan menyengaja ia, atau tiada mengetahui, kan, dan juga tak sengaja. Macam tu lah. Jadi tipu ni apa dia tipu? Tipu ni bagi tahu bukan perkara sebenar, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, dia sengaja ataupun tak sengaja. Itu tipu. Asalkan dia bagi tahu bukan atas perkara sebenar. Jadi kalau orang ni dia bagi tahu bukan perkara sebenar, tak sengaja, dan dia tak tahu pula, yang tu nama dia ditipu tak? Tipu tak sengaja nama dia. Faham tak? Dalam istilah tipu juga, dia bagi tahu bukan perkara sebenar, sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja, sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Kan asalkan dia bagi tahu tu bukan perkara sebenar, itu nama dia tipu. Kan. Jadi itulah tipu. Sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja, dia tahu ataupun dia tak tahu benda tu tak betul.
Kan, tetap itu nama dia tipu. Jadi adalah namanya tipu tak sengaja ada. Tipu tak sengaja. Betul lah. Ya. Tak sengaja tipu. Sebab kita beritahu bukan perkara sebenar, sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja. Dia tahu itu tipu, dia tahu itu bukan perkara sebenar ataupun dia tak tahu itu bukan perkara sebenar. Tapi tak mati lagi. Itu tipu lah tu. Tipu lah. Dia dengar cerita kawan dia tak mati, kawan dia tu. Tapi kawan tu tak mati lah. Macam dia terima cerita patu. Tapi dia bercerita pula kawan kata dah mati. Sedangkan dia pun tak tahu mati ke hidup. Ya. Maknanya dia pun tak tahu. Dia tipu lah. Dia tipu lah. Tipu juga dia. Kan. Betul lah. Melawak pun tak boleh ya, melawak. Melawak. Melawak tu dia bohong. Dia kata orang tu dah mati tadi, tapi dia kata orang mati lah ada, orang ni kata. Tak boleh lah melawak tak boleh. Melawak ni dia kalau ikut Rasulullah punya sunnah, melawak yang betul, yang tak tipu. Melawak tapi tak tipu. Kan. Kalau kita boleh ikut, kita buat lah. Kalau kita tak boleh juga, melawak kita tu nak tipu juga, tak apalah. Tapi jangan ada yang lain lah. Menyakiti hati orang. Kan, menyakiti hati orang. Lagi apa lagi disebut tadi? Boleh menimbulkan dendam. Kan, boleh menimbulkan dendam, menyakiti hati orang, menghilangkan waktu yang bermanfaat, melalaikan hati daripada perkara-perkara yang penting dalam agama. Jangan ada yang tu lah. Kan. Dia kata, aku melawak je. Boleh. Dia kata, ada orang tanya, contoh. Ini aku lama tak tengok si Polan tu. Dah ambil mati dah dia. Contoh tu kan. Jadi dia kata, melawak je tu. Ada lagi hidup. Dia tu, macam mana tu dah? Yang tu tipu juga tu sebenarnya. Kan. Kalau boleh melawak ikut yang cara Rasulullah hak betul. Melawak hak betul. Allah. Dia akan kawan lah. Boleh lah, tak ada lah sampai berdosa tu saya tengok tu kat situ. Kan, tapi tak elok lah. Contoh kita sama bekerja kan. Sama bekerja. Lepas tu dah pencen. Jadi dah bercen. Kali jumpa balik dah tanya tu. Yang ni mana ada? Dia kata, memang mati dah. Lawak je. Tak lawak je. Tak tahu. Itu biasa. Kumpulan biasa lah. Kalau biasa tu tak tahulah saya. Tapi dia macam hadis tadi yang kita baca tadi buat terkejut. Kan, hak macam tadi kan, terkejut. Kan, sekali kawan tu mati, terkejut kan. Tak boleh buat yang tu. Betul juga. Saya tadi ingat hadis tadi kita baca tadi kan. Buat terkejut orang kan. La yahillu li muslim ayyaru'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim buat terkejut terhadap muslim yang lain. Macam contoh tadilah, kan dia hilangkan barang orang tu, dia sorok, lepas tu kawan tu bangun tidur terkejut barang dia hilang, jadi gabra kan. Lepas tu pakat ketawa. Tu pun nampak macam tu gaya dia. Terkejut. Yang tu buat terkejut tu. Kawan dia terkejut, mati kan. Melawak ya. Ingat apa? Nampaknya macam nak kenal dengan hadis tadi kita baca kan. La yahillu kan, la yahillu li muslim ayyaru'a musliman. Abu Daud tu, hadis Abu Daud. Tak halal. Okay. Kalau boleh ikut cara Rasulullah lah. Itu kalau boleh lah. Kan, melawak tapi hak betul. Kan, macam tadi lah. Rasulullah bagi aku seekor unta nak naik. Rasulullah kata, nanti kami bawa kau anak unta. Aku nak buat apa dengan anak unta ya Rasulullah? Semua unta anak unta. Itu melawak tu. Kan? Tapi betul lah. Kan? Semua unta anak unta. Ya. Tapi kita payah nak buat yang tu. dia nak cerita satu skrip dongeng tu supaya orang gelak. Kan? Kawan tu terkejut. Jadi dia macam
Pendek sekejap lah. Macam jadi TV lah Maharaja Lawak kan. Hari-hari tu menipu. Hari-hari menipu. Memang tipu. Ada yang Memang. Sama ada tahu tipu ataupun tak tahu tipu, sengaja ataupun tak sengaja, nama dia tipu. Kan? Tak tahulah saya macam mana nak sebut apa ijtihad ulama sekarang kan. Maharaja Lawak. Final. RM500,000. Jadi menipu dah RM500,000. Bagi orang gelak lah dapat. Yang ketawa noh. Itulah tu. Nak buat macam mana sekarang? Buat je dah. Tak tahulah. Ijtihad ulama sekarang macam mana saya tak tahulah. Tapi kalau kita ikut ni, hak kitab kita belajar ni, memang tak lah jawab dia. Memang tak lah. Ada lawak ni. Orang tahu tak ada Melalaikan. Apa macam-macam lah. Banyak lah kat situ selain pada melawak, percampuran lelaki perempuan, buka aurat, banyak lagi lah. Kan? Itulah macam melawak tu orang dia melalaikan orang apa semua dia ni keluar. Macam duit yang dapat tu macam mana? Duit yang dapat RM500,000 tu. Adakah macam nanti fikir hal-hal apa kan? Ulang lah. Kongsi lagi. Kongsi lagi. Tak tahu nak cakap tu. Dia buat lagi buat wakaf di mana-mana lagi. Dia dekor lagi. Yang tu tanya ni lah. Yang tanya orang yang pihak yang berautoriti lah. Kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Tanya pihak berautoriti lah. Tapi kalau hak kita duk belajar ni memang tak lah. Memang jawapan dia tak lah. Untuk Maharaja Lawak mega ke apa ke tak mega ke tak lah. Bukan lawak saja, hak lain-lain tu lah. Hak menyanyi, menari semua tak ada tu. Hak tu memang kau tak boleh. Cuma niat masing-masing tu kita tak tahu. Sebab saya ada kenal satu ustaz ni, tempat saya kerja dulu di Selangor. Dia ni buka pondok lah. Dia dah cakap dengan dia, tapi dia meninggal dah, innalillah, almarhum. Dia kata saya ni kalau boleh saya nak masuk Maharaja Lawak Vega ni, dia kata. Maharaja Lawak ni rancangan dia nak masuk. Tujuan dia kata dia nak dakwah. Dia buat tim dia sendiri, dia buat lawak-lawak yang berpengajaran, dia nak berkawan dengan hati-hati, dia nak tarik pada agama. Dia kata yang tu kan. Tu cita-cita dia sembang dengan saya. Tapi tak tempat dia meninggal lah. Tak tempat. Kan ustaz ni. Niat masing-masing tu kita tak tahu lah. Maknanya apa? Niat masing-masing peserta tu kita tak tahu. Kan? Kalau macam ustaz ni dia sembang dengan saya macam tu lah cakap dia. Tapi tak tempat lah. Hasrat dia tu tak tempat. Dia meninggal. Dah meninggal lah. Dia kata kalau boleh nak masuk. Dia kata nak masuk rancangan ni. Kan? Kemudian dia buat skrip lawak-lawak yang berpengajaran. Dia nak berkawan dengan hati-hati, tarik pada agama. Kan? Itulah, dia kata yang itulah cita-cita dia. Tapi tak tempat. Dia dah meninggal. Ustaz dia buka pondok kat sana, kat Selangor. Tu lah. Jadi berdusta iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang atasnya. Maknanya bagi tahu sesuatu yang bukan sebenar. Dia tadi mana? Mana dia tadi? Syarat bagi berdusta bukan syarat bagi nama dusta. Kan, syarat bagi berdusta bukan syarat bagi nama dusta. Macam mana tu? Adapun berdusta maka iaitu mengkhabarkan akan suatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Beritahu bukan perkara sebenar. Sama ada mengetahui ia akan demikian, dia tahu itu perkara yang bukan perkara sebenar dan menyengaja ia, atau tiada mengetahui atau tiada dan mengetahui dan menyengaja. Tiada mengetahui dan tiada menyengaja. Itu syarat bagi berdosa. Syarat bagi berdosa bukan syarat bagi nama berdos. Bukan syarat bagi nama dusta. Jadi
yang nama berdosa ni bukan nanti dia berdusta baru nama berdosa. Faham tak? Bukan nanti nama dusta baru nama berdosa. Artinya kalau dia cakap bukan perkara sebenar, walaupun yang depan tu tahu dah bukan perkara sebenar, itu bukan syarat dia berdosa. Faham tak? Walaupun asalkan dia beritahu bukan perkara sebenar, walaupun yang depan yang dengar tu pun dah tahu dah dia beritahu tu bukan perkara sebenar, dia tetap berdosa. Faham tak? Jadi bukan syarat untuk dia menipu orang tu tak tahu perkara sebenar, bukan tu syarat berdosa. Orang tu dah tahu yang dia cakap ni perkara tipu pun dah berdosa. Faham tak? Macam saya cakap lah, macam saya tipu. Saya datang sini terbang tadi. Saya tipu tak? Tipu. Semua tahu dah saya tipu. Semua pun tahu. Macam ni pun berdosa. Macam ni pun dah nama tipu. Bukannya syaratnya bila saya cakap orang kat depan semua tak tahu lagi, yang tu baru berdosa. Tak. Orang yang depan dah tahu pun tetap nama dosa. Yang tu dah. Cuma dosa kecil dengan dosa besar lah. Kan? Dosa kecil, dosa yang tak menyakiti hati orang lah. Tak mengambil hak orang. Dosa besar, dosa menipu. Yang dosa besar ni apa dia? Menipu yang mengambil hak orang. Kan? Menipu yang mengambil hak orang dan menyakiti hati orang. Macam ni ya. Contoh dia macam ni. Dia lebih umum lah, tak semestinya mencuri. Contohnya suami tipu isteri lah. Isi minta duit nak beli beras, dia kata tak ada lah, dia kata duit habis lah tadi. Baiki kereta kereta rosak, baiki kereta habis lah, duit habis nak beli beras. Tu tipu yang ambil hak tu. Tipu yang mengambil hak isteri, mana hak nafkah. Contoh lah, tu contoh. Tipu yang mengambil hak orang ataupun tipu yang menyakiti hati orang. Itu semua dosa besar. Tipu yang tak menyakiti hati orang, tipu hak biasa-biasa ni. Yang yang tu mencuri ya. Yang tu ada lah, yang tu mencuri. Kan? Yang tu mencuri. Contoh lah. Tipu yang tak menyakiti hati orang, tipu hak biasa-biasa ni, itu dosa kecil. Tipu yang menyakiti hati orang, tipu yang mengambil hak orang, itu semua dosa besar. Jadi dikata kat sini apa maksud dia? Maksudnya apa? Syarat bagi berdosa bukan syarat bagi nama dusta. Tu. Jadi walaupun yang apa? Walaupun dah tahu, tetap juga dosa. Berfirman Allah Ta'ala, fanaj'alu la'natallahi 'alal kadhibin. Artinya menjadikan kita akan laknat Allah atas kalian yang berdusta. Kan? Laknat Allah terhadap semua yang berdusta. Jadi ini menunjukkan dusta ni dosa besar ni, laknat Allah. Allah Ta'ala bagi amaran macam ni, mana yang tu merujuk pada dosa besar. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Rasulullah, itu semua dosa besar lah. Kan? Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Artinya lazimkan oleh kamu akan benar. Kan? Apa? Alaikum bisidq. Hendaklah kamu ni sentiasa benar, sentiasa buat cakap betul, sentiasa yang betul. Kan? Benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana yang benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan. Kan? Kalau yang benar ni kok mana pun dia akan jadi kebajikan. Jadi kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Dan sentiasalah seseorang laki-laki itu benar. Kan? Seorang laki itu benar dan bersungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar, siddiqan. Kan?
Satu orang laki-laki, wa mazal ar-rajul yasduq wa yataharra sidqa. Sentiasa lelaki itu benar dan bersungguh-sungguh di atas perkara sebenar, di atas yang sebenar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang sangat benar. Kan, kalau seseorang tu dia berpegang dengan kebenaran lah, sentiasa cakap yang betul, dia tak takut. Kan, tak takut, asalkan betul dia cakap. Dia ikut yang betul, tak takut. Ni orang cakap berani kerana apa? Kebenaran. Kan, berani kerana benar. Ni orang cakap kan, sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah wa mazal ar-rajul yatasaddaq yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sentiasa lelaki itu benar dan berpegang dengan kebenaran, bersungguh ke atas kebenaran, ke atas yang sebenar. Kan, sehingga dia ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiqan. Allah Ta'ala tulis dia ni orang yang siddiq. Itulah. Wa iyyakum wal kadhiba. Kan, begitu juga Rasulullah memberi amaran kepada kita agar takutkan dan menjauhkan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara tipu, dusta. Kan, perkara yang dusta. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan berdusta. Jauhkan kita daripada berdusta. Kerana apa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kerana berdusta itu kan menyampaikan kepada kejahatan. Kan, berdusta itu menyampaikan kepada jahat. Kan, itu macam patah Melayu lah. Mula-mula cakap bohong, lama-lama mencuri. Jangan menipu. Menipu tu membawa kepada kejahatan. Kok mana pun dia akan bawa kepada yang jahat, tak elok. Kan, yahdi il fujur wal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan tu pula membawa kepada neraka, kepada api neraka. Kan, wa mazal al abdu yataharra al kadhiba, dan sentiasalah satu orang lelaki yang bersungguh-sungguh untuk berdusta. Kan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ditulis di sisi Allah dia seorang pendusta, seorang yang sangat banyak berdusta. Kan, dia sentiasa cari jalan, nak menipu, sehingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang banyak berdusta. Nauzubillah. Berdusta tu membawa kepada api neraka al-fujur. Kan, kizba yahdi al-fujur wal fujur yahdi ilan-nar. Dusta, kaziba, dusta membawa kepada kejahatan membawa kepada api neraka. Kan, kita tengok kejahatan yang berlaku, semuanya ada bohong dia. Semuanya ada bohong. Kan, semua kejahatan berlaku banyak ada diselit bohong. Apa pun semua bohong. Kan, tu bohong bawa kepada kejahatan. Jangan bohong lah. Okay. Melawak pun kalau boleh cuba elak hak tipu tu. Kalau boleh lah, kalau tak boleh kan, kalau tak boleh juga tak tahulah. Nah, kalau nak melawak jangan hak tipu. Tapi kalau tipu juga tak apalah, jaga yang lain lah. Jangan menyakiti hati orang. Jangan bawa kepada membuahkan dendam. Jangan sampai melalaikan hati daripada perkara-perkara yang penting dalam agama. Kan, dan berpengajaran dan bermaslahah. Kan, bawa yang tu lah. Kan, macam kita cerita kisah-kisah Pak Pandey, tipu ya. Kan, dongeng tapi berpengajaran. Tak apalah. Kan, itulah. Jaga yang tu ya. Lepas tu jangan buat yang macam tadi tu, yang terkejut tu. La yahilla lil muslim ayyaru'a musliman. Jangan buat yang tu. Yang buat terkejut tu tak sah. Hak terkejut menggembirakan tak apalah. Surprise kan. Menggembirakan tak apa, jangan yang tak menggembirakan, yang menyakitkan. Buat orang panik, buat orang gabra kan. Tu janganlah. Segah tu pun tak apa nak elok tu. Segah tak apa nak elok. Mengejutkan orang lah tu. Kan, mengejut. Tu buat orang tunjuk, kena orang tu ada sakit jantung kalau. Latah. Bila cucuk dia kejut orang latah punya latah. Dia tak elok lah tu, semua tak elok. Tak elok. Kan,
la yahlul muslim ayyaru'a musliman. Betul lah. Itu yang ada kedukaan orang yang tak lakukan itu kacau orang letak. Apa dia? Kacau yang orang letak. Kan? Jadi dia seronok. Yang orang kacau tu seronok. Dia takkan. Kalau yang tu kita tengok macam ni lah. Kita tengok kalau semua tu boleh melunakkan hati, boleh melunakkan hubungan di antara kan. Tak apalah. Kan? Boleh melunakkan. Tapi kalau tu tak melunakkan, boleh menyebabkan jauh hati lagi, menimbulkan dendam dan sebagainya, tak payahlah. Tapi kalau tu boleh melunakkan hati antara sesama, tak apa. Tu di antara masalah Rasulullah bergurau. Kan? Macam tu lah. Saya nampak macam tu lah. Kita buat orang terkejut kan. Kita fikir adakah tu bawa ada kebaikan dia, adakah ada masalah dia, adakah tu lebih menjadikan lebih mewujudkan kemesraan antara hubungan kan. Tak apalah. Dan tak menimbulkan dendam, tak membuahkan sakit hati. Macam tu lah. Rasulullah tujuannya bergurau melunakkan hati tu ya, melunakkan hati orang yang dia gurau tu. Kemudian kalau ikut Rasulullah tak tipu dan tak mengejutkan orang, menyebabkan orang jadi gabra kan. Tak, Rasulullah tak buat yang tu. Dan cakap yang sebenar. Kalau kita tak apalah nak buat terkejut, nak cegah orang. Kalau yang tu ada kebaikan tak apalah, memang melunakkan hati antara hubungan antara kawan-kawan tak apalah. Takut jadi sebaliknya, yang tu tak lihat. Itulah. Enggak. Nak melawat pun jagalah pantalangan tu, semua kena jaga. Ada dalam sebuah hadis Tabrani, man akhafa mu'minan bighairi haqqin kana haqqan 'ala Allah alla yu'ammanahu min afza'i yaumil qiyamah. Dan siapa-siapa yang menakutkan seorang yang beriman, menakutkan orang yang beriman tanpa hak, kan, bukan yang sebenar. Kalau bukan yang sebenar, bukan jalan yang sebenar, menakutkan orang yang beriman di atas jalan yang bukan yang sebenar, kana haqqan Allah, maka menjadi hak kata Allah untuk menjadikan dia tidak aman, tidak sentosa daripada kejutan-kejutan di hari kiamat nanti. Menakutkan seorang yang beriman tanpa hak. Benar? Kalau yang hak, yang betul tak apalah. Ini yang tanpa hak. Jaga. Yang segah-segah tu pendapat saya macam tu lah. Kalau ada kebaikan kita tengok, tak apalah. Kalau tak ada kebaikan tak payah. Kan? Sikit lagi. Lakukan orang beriman tanpa hak. Contoh dia bagi tahu teori-teori konspirasi yang entah mana-mana, yang paranoid ni, yang yang tak ada asas apa pun, kan. Kalau yang ada asas tak apalah, yang tak ada asas apa langsung buat orang beriman takut, kan. Orang beriman ni patut diberi kabar gembira, kan, kabar takut yang sebenar tentang untuk menggerakkan dia amal. Ni buat dia tambah takut nak hidup. Buat tu tak boleh, buat dia tak boleh, tu semua tak ada manfaat lah. Kan, menakutkan orang beriman, kan, yang bukan sebenar, bukan jalan, bukan yang sebenar pun, tanpa yang sebenar. Kalau yang sebenar tak apalah. Beritahu nanti 2025 akan berlaku banjir besar, kilat akan berlaku, macam-macam berlaku, dekat nak kiamat dah kita ni, mau buat ni. Beritahu hak benda-benda teori konspirasi yang tak betul ni lah. Kan, yang tak betul ni, yang membuat kita tak hidup tak rukun. Tak ada elektrik, betul? Tu. Macam tu lah contoh dia. Contoh macam tu lah. Simpan lilin banyak-banyak semua, nanti elektrik tak ada, nanti simpan lilin sekejap. Tu contoh lah tu. Benda-benda konspirasi yang macam ni kan.
Hak macam ni lah contoh dia. Kan suruh beli lilin siap-siap apa semua. Ada dulu saya dengar suruh buat rumah atas bukit. Banjir. Suruh buat rumah atas bukit siap. Tu semua tu man akhafa mu'minan tu bighairi haq. Bighairi haq. Ada kan. Yang tu sama. Dengan pelbagai teori-teori yang tak kena. Kan? Tu lah tu. Man akhafa mu'minan bighairi haq, bighairi haqqin. Tu orang percaya. Kan? Macam beli lilin banyak-banyak, standby. Kan? Buat rumah atas bukit. Betul lah. Apa bola kuda. Kan? Bola kuda. Yalah kalau niat nak sunnah tak apalah. Ni dengan latar belakang dia tu, cerita-cerita yang menakutkan. Bola kuda nanti minyak tak ada, nanti kenderaan semua habis, semua bola kuda tak siap. Kita hidup pun tak aman. Percaya pula cakap dia kan, macam teori yang menakutkan, yang buat orang takut. Itu tak boleh. Yang ni apa amaran dia? Alla yu'amminahu. Kan? Alla yu'ammanahu min afza'i yaumil qiyamah. Allah Ta'ala tidak akan mengamankan dia daripada kejutan di hari kiamat nanti. Siapa yang menakutkan orang beriman tanpa hak. Betul lah. Dari zaman sekarang lagi lah. Nak tukar. Apa dia? Zaman sekarang dengan teknologi WhatsApp ni. Dia hantar macam-macam info yang tu pun sama. Orang panggil surat berantai kan. Siapa yang tidak hantar, tak kongsi benda ni, maka bersiap sedialah untuk menghadapi akibatnya. Mesej dia tu nampak mesej bagus lah, selawat dan sekian kan. Yang tu pun sama juga. Yang tu pun masuklah man akhafa mu'minan kan, bighairi haq. Tak salah percaya benda yang tu. Kan? dia hantar tu begini kan. Hantar ni hantar 10 orang dapat kaya daripada yang tu pun tipu. Yang tu tipu. Yang tu termasuk hak tipu. Tipu dalam minggu kaya. Anda kaya. Tipu. Kita berada di dunia fitnah. Dunia fitnah. Ada kisah cerita tentang pemegang kunci Kaabah mimpi jumpa Rasulullah pesan sekian dihantar ke WhatsApp. Kemudian bawah tu sekali tu, siapa yang tak share, tak kongsi, akan menerima padah sekian kan. Tu sama lah tu, ni termasuk dalam amaran ni, wan akhafa mu'minan bighairi haqqin kan. Menakutkan orang beriman. Ni banyak ni tu sahaja. Kan. Kita takut dengan ni. Kita nak kiamat tahun 20. Kita buruk kan. Betul lah. Dunia nak kiamat sekian tahun dah, Rasulullah pun tak tahu tarikh. Sekarang ni dia kata apa? Sekarang ni tengok ikutan dengan perang Palestin ni, Hamas ni. Besar sikit lah. Ya. Macam-macam yang menakutkan. Ya. Dosa. Saya betul. Yang percaya ni dikira mangsa je lah. Mangsa. Berdosa tu, nak kata berdosanya dia mangsa. Mangsa tipu. Jangan pula kita kena dosa. Kita ni mangsa dia. Kalau kita pula pergi sampaikan pula, kita terlibat lah. Kita pun ni juga kan. Yalah. Terjagalah. Terjaga semua tu. Menakutkan orang yang beriman. Kana haqqan 'ala Allah alla yu'amminahu min afza'i yaumil qiyamah. Hak terhadap Allah, ke atas Allah, untuk tidak mengamankan dia di hari kiamat nanti. Kan, tipu orang beriman. Betul lah. Bighairi haq. Kalau ke atas perkara yang hak tak apalah. Kan, perkara yang hak, siapa yang tak sembahyang sekian-sekian, maka dosa dia sekian-sekian. Allah Ta'ala tak terima amalan-amalan, itu tak apalah. Itu memang hak. Betul lah.
Itu. Habis. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan macam mana? Habis. Sifat dosa yang banyak. Okay. Dan sabda Nabi SAW, Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul iman. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Kan? Iyyakum wal kadhiba. Jauhkan diri kamu daripada berdusta. Fa innal kadhiba mujanibul iman. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman, menjauhkan seseorang daripada iman. Dusta tu menjauhkan kita daripada iman. Jadi siapa yang melazimi berdusta, yang selalu berdusta, iman dia semakin jauh lah. Dia semakin jauh daripada iman. Iman semakin tipis. Itulah. Jadi tak usah mudah percayalah dengan perkara-perkara yang bohong ni. Habis. Lagi ada apa-apa? Penggan dah habis. Kita berhenti dekat idza kadhibal abdu. Situ lah. Tak ada apa dah. Idza kadhibal abdu. Berhenti kat situ. ثم قال مصنف إذا كذب العبد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا من ماء البارد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.